Tubuh badan yang sihat amat diperlukan oleh setiap manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apabila tubuh badan dalam keadaan sempurna, manusia akan dapat menjalankan segala tugas dengan baik. Dengan demikian, untuk menjaga supaya anggota tubuh badan sentiasa berfungsi dengan sebaiknya, amalan pemakanan yang seimbang dan bersih, tidur yang cukup serta menyisihkan sikap banyak berfikir apabila didatangi masalah. Apabila tubuh badan diserang penyakit, maka kita pastinya akan teringat tentang rawatan yang sepatutnya. Dalam hal demikian, bukan sahaja kita memerlukan ubat-ubatan dan pil-pil vitamin sebagai langkah untuk meredakan dan menyembuhkan penyakit tersebut. Ini kerana ada kalanya ubat-ubatan yang dimakan atau diminum itu dibimbangi tidak sesuai dengan tubuh badan manusia, menyebabkan kesan sampingan yang memudaratkan serta dibimbangi mendatangkan masalah penyakit lain yang lebih teruk disebabkan pertentangan ubat-ubatan yang diberikan itu. Apa yang penting ialah makanan tambahan yang diperlukan bagi menghasilkan banyak zat dan vitamin yang cukup untuk tubuh. Untuk tujuan ini, ulam-ulaman dari daun-daun kayu merupakan makanan tambahan yang terbaik selain dari makanan asas harian. Orang-orang tua zaman dahulu menjadikan ulam-ulaman dari tumbuh-tumbuhan sebagai lauk pauk kedua. Walaupun dengan hanya berlaukkan ikan ataupun daging semata-mata, selera mereka masih di tahap biasa, tetapi dengan adanya bantuan ulam-ulaman dari daun-daun kayu, selera mereka akan semakin meningkat. Bukan sekadar bertambahnya selera makan, bahkan ulam-ulama itu sendiri menampung banyak khasiat terhadap kesihatan berbanding sayur-sayuran lain yang dimasak di mana telah kehilangan banyak zat galian yang diperlukan oleh tubuh. Malangnya, hanya sebilangan rakyat Malaysia yang mengetahui serta meyakini tentang khasiat sebenar ulam-ulaman tersebut. Mereka beranggapan kononnya hanya sayur-sayuran sahaja yang mudah diperolehi kerana zat dan vitamin sudah cukup untuk keperluan tubuh berbanding ulam-ulaman itu. Keduanya, ulam-ulaman kayu sukar diperolehi kecuali di kampung-kampung atau di bahagian pedalaman. Ketiga, cita rasa dan bau ulam-ulaman kayu terlalu payau dan busuk, sedangkan rasa yang dianggap aneh dan luar biasa itulah merupakan khasiat sebenar yang diperlukan oleh tubuh badan. Hal ini terjadi adalah disebabkan ulam-ulaman kayu sukar diperolehi kecuali di kampung-kampung dan di bahagian pedalaman. Kini mungkin jumlahnya agak terbatas disebabkan pokok-pokok ulam ini turut dimusnahkan untuk tujuan pembangunan selain kebanyakannya disembur racun rumpai dan ia membahayakan kesihatan. Di samping itu, sesetengah di kalangan masyarakat kita hampir lupa bahawa khasiat dalam ubat-ubatan moden itu adalah dari bahan tumbuh-tumbuhan. Tetapi keaslian bahan tumbuh-tumbuhan dalam ubatan hari ini sudah tercemar disebabkan banyak campuran bahan-bahan lain. Hanya akar-akar dan daun-daun kayu yang tidak dicampurkan dengan bahan-bahan kimia yang masih segar sahaja adalah ubatan asli dan dianggap terjamin. Kalau ditinjau di kawasan pedalaman khususnya di luar-luar bandar, ternyata negara kita memang kaya dengan hasil hutannya. Dari kekayaan hasil hutan itu terdapat pelbagai tumbuh-tumbuhan yang sesuai untuk merawat tubuh badan manusia yang lebih dikenali sebagai pohon-pohon ubat. Di antara pohon-pohon ulam yang berunsur perubatan adalah petai dan jering. Pokok petai atau dalam bahasa saintifiknya dikenali sebagai Parkia speciosa tergolong dalam kelompok pokok ulam di mana pokoknya boleh dilihat dengan banyak dalam hutan, terutamanya di kampung-kampung dan di bahagian pedalaman. Disebabkan pokok ini begitu sesuai dan subur, kebanyakan penduduk-penduduk kampung di kalangan masyarakat Melayu yang turut menanam pokok ini di halaman rumah mereka kerana pelbagai kegunaan khususnya terhadap kesihatan. Dalam setiap hidangan, petai sering dimasak atau digoreng
bersama daging yang dicampur dengan halia, menambahkan lagi aroma dan cita rasa masakan tersebut, selain dapat meningkatkan khasiat yang terkandung di dalamnya. Malahan ada yang menggemari petai dengan menjadikannya ulam mentah yang dimakan bersama nasi, dan petai ini dijadikan sebagai pencicah, iaitu sebagai lauk pauk kedua. Tidak kurang juga petai turut dijeruk, direbus dan dibakar yang boleh menambahkan aroma yang secara tidak langsung menambahkan selera makan. Menurut Komposisi Zat Makanan Malaysia, Institut Penyelidikan Perubatan IMR 1988 turut menyenaraikan petai mengandungi zat pemakanan yang kaya dengan karotina 151 mikrogram, vitamin A 25 mikrogram, vitamin B1 0.15 mg, vitamin B2 0.20 mg, vitamin C 32.7 mg dan niacin 0.5 mg. Manakala kandungan bahan galiannya seperti kalium 376 mg, kalsium 126 mg, natrium 11 mg, ferum 3.4 mg, fosforus 3 mg, karbohidrat 16.9 gram, protein 10.0 gram, serat 1.0 gram, abu 1.3 gram, lemak 1.8 gram, air 69.0 gram dan tenaga 124 kilokalori. Sesuatu yang istimewa bagi petai dan kulitnya, walaupun dianggap berbau busuk, ialah ia bernilai perubatan. Peranannya terhadap kesihatan untuk mencegah penyakit kencing manis, darah tinggi, menghadamkan makanan, melawaskan buang air besar dan kencing, mengurangkan kadar gula dan kolesterol dalam darah. Jering atau dalam bahasa saintifiknya dikenali sebagai Physacelbium jeringa memang mudah didapati dalam hutan di negara kita, terutamanya di kampung-kampung dan di bahagian pedalaman. Malah pokok ini turut ditanam oleh masyarakat Melayu zaman dahulu untuk tujuan menjadikannya sebagai ulam yang dapat membantu menambah selera makan selain sebagai merawat pelbagai jenis penyakit. Lazimnya, pada masa dahulu di kampung-kampung, buahnya ditanam dalam tanah dan pasir untuk memberikan cita rasa yang diinginkan. Malah buahnya dijadikan jeruk dan direbus dan dimakan bersama kelapa parut yang dicampur gula. Menurut Komposisi Zat Makanan Malaysia, Institut Penyelidikan Perubatan IMR 1988, jering mengandungi karotina 373 mikrogram, vitamin A 62 mikrogram, niacin 5.8 mg, vitamin C 3.5 mg, vitamin B1 0.10 mg dan vitamin B2 0.13 mg. Manakala bahan-bahan galiannya terdiri dari kalium 230 mg, fosforus 60 mg, kalsium 29 mg, natrium 3 mg, ferum 0.7 mg, karbohidrat 18.7 gram, protein 5.8 gram, serat 1.2 gram, abu 0.7 gram, lemak 0.3 gram, air 73.3 gram dan tenaga 101 kilokalori. Orang Melayu berpendapat jering dipercayai boleh mengubati penyakit kencing manis dan darah tinggi dengan menjadikan buah jering itu sebagai ulam mentah ataupun direbus dan dimakan bersama kelapa parut yang dicampur sedikit gula. Kulit jering juga berguna untuk mengubati penyakit kencing manis. Petua-petua tradisional mengenal pasti bahawa kulit jering hendaklah terlebih dahulu digoreng sehingga garing tanpa menggunakan minyak. Selepas digoreng, ia ditumbuk atau dilumatkan sehingga kelihatan halus. Kemudian dimasukkan ke dalam air kopi dalam kadar 1 sudu kecil serbuk jering tadi dan meminumnya selama 2 kali seminggu. Kedua-dua ulam tersebut mempunyai banyak khasiat tersendiri menandingi khasiat bunga kubis.